Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad serta para sahabat. Bunga mawar cantik tersemai di petik gadis tepi titi. Doa dibaca mohon rahmat. Moga majlis sentiasa diberkati. Zikir munajat bersejiwa. Doa dimohon menjadi takwa. Untuk itu, saya menjemput Ustaz Muhammad Adib Hakimi untuk memimpin bacaan doa. Jadi ingin memberkati lagi majlis pada hari ini, kita mulakan dengan bacaan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jala wajhikal karim wa azimil sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwalil wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tahhirna biha min jami'il sayyi'at wa ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى والغايات من جميع الخيرات في الحياة تطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى والغايات من جميع خيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه أجمعين. Syukran jazilan buat Ustaz Muhammad Adib Hakimi atas pimpinan bacaan doa tadi. Yang berusaha Puan Farha Afrika binti Azhar Nur Arifin, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu. Yang berbahagia Encik Muhammad Adib Hakimi, penceramah dari Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu, Ketua Jabatan Khalid Walid, Encik Syamsul Bahari bin Ismail, Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Encik Lutfi bin Ahmad, pensyarah-pensyarah, serta siswa-siswi bakal guru yang dihormati sekalian. Salam Ramadan kami tuturkan dengan izinnya kita yang terhormat. Rasa syukur kami lapaskan kesudian hadirin menerima jemputan. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi atas limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam majlis yang berbahagia. Untuk satu majlis ilmu bersempena bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Ceramah ini akan disampaikan oleh penceramah yang dijemput khas dari Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu. Sebelum mikrofon ini beralih tangan, izinkan saya membaca sedikit biodata ringkas penceramah kita pada hari ini. Nama penuh penceramah kita pada hari ini ialah Muhammad Adib Hakimi bin Norsyah. Beliau dilahirkan pada 24 Jun 2003 di Hospital Besar Seremban. Siswa-siswi yang dikasihi sekalian, saya ingin mengingatkan agar sama-samalah kita menjaga adab ketika majlis ilmu ini. Semoga dengan beradanya kita di sini memberi 1000 keberkatan dan manfaat serta bukannya sekadar sia-sia. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Muhammad Adib Hakimi bin Norsyah untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk Meneladani Akhlak Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa ahbaihi. Sebelum kita ingin memulakan majlis pada hari ini, kita mesti berkenalan dahulu.
iaitu nama saya Muhammad Ali Hakimi bin Norsyah, menjadikan penceramah anda untuk semua pada hari ini. Sebelum itu, jika kita ingin memulakan sesebuah majlis, kita mestilah ada selingan doa dahulu. Jika kita tidak melakukan perkara yang disukai oleh Allah, mungkin majlis yang kita akan lakukan tidak diberkati dan tidak disukai oleh Allah. Maka majlis yang akan dijalankan akan menjadi susah dan akan menjadi susah kerana majlis kita mungkin akan diganggu oleh syaitan yang direjam. Contohnya, majlis kita akan banyak orang yang akan tidur semasa kita sedang membuat majlis dan tidak fokus dan berfoya-foya di belakang kerana tidak terlampau fokus atas apa yang ingin disampaikan oleh penceramah tersebut. Jadi ingin memberkati lagi majlis pada hari ini, kita mulakan dengan bacaan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jala wajhikal karim wa azimul sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tahhirna biha min jami'il sayyi'at وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى والغايات من جميع الخيرات في الحياة تطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى والغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه أجمعين. Jadi berakhirnya bacaan doa pada tadi, saya harap semua penonton di sini dapat fokus dengan apa ceramah yang ingin disampaikan oleh saya. Jadi ceramah yang ingin disampaikan oleh saya pada hari ini ialah berkaitan meneladani akhlak Rasulullah. Meneladani akhlak Rasulullah iaitu, jadi amin segala puji kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul dalam memperingati akhlak Rasulullah. Jadi kita akhlak Rasulullah di dalam dunia ini, kita haruslah mengetahui bahawa tak ramai anak muda pada zaman sekarang ini mengamalkan akhlak Rasulullah, sehingga kan ada anak muda yang berasa dirinya sudah melampaui batas, sedangkan dirinya tidak ada apa-apa. Kata orang sanggup melawan fatwa dan berasa dirinya lebih besar dibandingkan oleh jaim dan berasa dirinya lebih tahulah dan lebih arif, sedangkan dirinya tiada apa. Contohnya, bila ada yang lebih tua daripada mereka melawan apa yang ingin disampaikan. Contohnya jaim menegur supaya janganlah buatkan perbuatan maksiat, seperti janganlah buat perkataan maksiat seperti berdua-duaan dengan perempuan, sehingga tidak menjaga ikhtilat mereka. Perkara seperti ini haruslah dielakkan. Dan apabila jaim menegur mereka langsung tidak hiraukan apa yang ingin disampaikan oleh jaim tersebut. Masya Allah, perkara ini haruslah dielakkan anak-anak muda zaman sekarang. Kerana kalau kita makin lalai dengan perkara-perkara seperti ini, macam manalah negara kita ini maju. Masya Allah, Masya Allah. Okey. Jadi kita akan meneruskan pada topik kita pada hari ini, iaitu berkaitan cara untuk meneladani akhlak Rasulullah yang telah kian dilupakan oleh anak-anak muda zaman sekarang. Dan anak-anak muda zaman sekarang menganggap remeh perkara-perkara seperti ini. Dan akhlak Rasulullah ni sebenarnya ada banyak, dan ramai anak muda yang tidak tahu bahawa akhlak Rasulullah ini, orang kata bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tapi lebih. Dan akhlak Rasulullah yang ada pada kali ini adalah lebih daripada 20.
antara sifat Rasulullah yang paling terpuji dan paling disanjungi oleh rakyat-rakyat sekarang ialah berkaitan jujur dan amanah. Kita tengoklah pada zaman sekarang, ramai orang yang mengamalkan rasuah di politik zaman sekarang ni. Kita lihatlah, politik zaman sekarang ini semua orang mengamalkan rasuah. Sedangkan kita tengoklah, sesiapa yang Perdana Menteri yang tidak mengamalkan rasuah, mereka akan lebih diboikot dan tidak akan disanjungi oleh masyarakat sekarang, kerana mereka menganggap bahawa mereka yang membagi rasuah itu mempunyai duit lebih dan boleh bagi kepada masyarakat. Sedangkan orang yang tidak memberi rasuah itu dan tidak mengambil rasuah itu, dia tidak ada duit saku untuk memberikan kepada masyarakat, dan masyarakat menganggap perkara untuk membagi duit lebih itu berdasarkan daripada duit mereka sendiri. Sedangkan duit yang Perdana Menteri itu dapat adalah daripada duit yang daripada pihak masyarakat sendiri, iaitu pihak rasuah. Okey, kita haruslah mencontohi akhlak Rasulullah, iaitu jujur dan amanah. Apabila Rasulullah mendapat duit daripada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar untuk menjalankan untuk melakukan pembinaan masjid, pembinaan jabatan, mereka lakukan dengan amanah. Mereka tidak mengambil langsung duit yang ingin untuk mereka lakukan, sedangkan sampaikan upah yang didapatkan oleh sendiri tidak diambil. Contohlah, masa zaman Sayyidina Khadijah dan bersama dengan Nabi Muhammad, Sayyidina Khadijah terasa cemburu, berasa kagum dengan Muhammad, kerana dia melihat bahawa Muhammad ini tidak mengamalkan sistem riba. Dia sangat amanah dan sampaikan yang orang kata yang untung mereka lebih. Sampaikan bahawa orang kata dia tidak sanggup, tidak takut pun bahawa yang dia rugi. Inilah membuatkan sifat seorang Rasulullah disanjungi oleh haliak ramai. Iaitu ketika itu Rasulullah sedang berusia 25 tahun, iaitu beliau sedang mengembala biri-biri dan mempunyai pekerjaan yang tidak tetap lagi pada masa itu. Dan manakala Sayyidina Khadijah berumur 40 tahun. Dan cuba kita lihat perbezaan umur yang agak ketara. Sedangkan umur Sayyidina Khadijah pada umur 40 itu masih jahiliyah. Dan apabila beliau melihat Sayyidina Khadijah melihat Nabi Muhammad, beliau terasa terpegun dan ingin memasuk Islam. Sejak daripada itu, beliau berasa ingin bahawa Islam itu ingin mendekati lagi Islam. Sejak daripada itu, kita haruslah bersikap baik. Kalau kita bersikap baik dengan semua orang, orang akan bersikap baik dengan kita. Kalau kita buat jahat kepada orang, orang akan berbuat jahat kepada kita. Ingatlah tu kawan-kawan. Ingatlah tu penonton-penonton saya pada hari ini. Kita kat sini, kat dunia ini tak lama. Kita duduk dunia ni sekejap je. Kalau kita nak bandingkan kita duduk di akhirat nanti, lagi lama. Ingatlah bahawa kita kat dunia ni, orang kata hanya tempat persinggahan kita sebenarnya. Ingatlah, kita ni hanya manusia biasa. Kalau kita nak dibandingkan dengan di syurga nanti, kita ni hanya sebesar zarah. Sahaja. Kalau nak dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain, iaitu sebesar, walaupun baru tengok sayap Jibril sudah melempasi bumi ini. Okey, kita teruskan kepada yang kedua. Ni, banyak ni sifat akhlak Rasulullah yang kita nak tahu ni. Ini baru satu je, kita dah tahu macam-macam dah. Dia punya apa sifat dia, sampaikan boleh buat orang masuk Islam. Ini baru masa satu. Kita tengok yang kedua. Yang kedua pula ialah pemaaf. Rasulullah ini dia bukan seorang yang pendendam. Ada sampaikan kisah, iaitu Abu Sufyan dengan Rasulullah, iaitu seorang yang pemaaf.
Kalau kita nak tengok kan, dengan ajaran Islam ni, kita dapat tahu di mana, kita dapat membezakan lah di antara mana yang hak dan mana yang batil. Okey, kalau kita daripada sikapnya, kita tahu yang bahawa kita kenalah menjadi seorang yang fikiran terbuka bahawa Islam ini merupakan Islam ajaran yang baik dan harus diikuti oleh semua orang muslimin, dan merupakan agama yang paling mudah dekat dunia ini. Menurut sifat pemaaf ini, beliau Rasulullah berang siapa, dia berkata Rasulullah ini bukan seorang yang pendendam. Beliau merupakan sosok lah orang panggil, sosok yang sangat pemaaf dan patut untuk kita teladani. Dengan sikap yang pemaaf inilah membuat agama Islam kita dapat berjaya sehingga saat ini. Okay, Rasulullah kita pun perlu ketahui bahawa sikap pemaaf ini merupakan sikap yang amat mulia, yang menjadikan bahagian daripada umat Islam. Terdapat sesuatu firman, hal ini bersesuaian sangat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 199. Artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan kebajikan serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ketika terjadinya peristiwa Fathu Mekah, iaitu yang ini berkaitan dengan Fathu Mekah, di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sisi mulianya. Masya Allah, kalau kita nak bayangkan mulianya Rasulullah dengan mulianya seseorang itu, seorang orang kata ulama, Masya Allah, kita tak dapat nak bezakan di antara langit dengan bumi, dia punya mulianya. Seperti yang kita ketahui bahawa peristiwa Fathu Mekah ni atau pembebasan kota Mekah ini terjadi kerana kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Masya Allah, kita dah berjanji gini, kita tak elok untuk melanggar janji. Kalau kita langgar sebuah janji itu, kita dah dipanggil, Masya Allah, kita dipanggil, dilaknatlah oleh Allah, merupakan orang yang munafik langgar janji ini. Kalau kita tengok pada zaman sekarang ini, kalau kita tengok manusia sekarang ini langsung tak tepati janji. Contohnya, kita tak tepati janji, kita cakap nanti barang yang kita dah amanahkan kepada mereka, amanahkan, contohlah saya amanahkan seorang, nama kawan saya, nama dia Ali. Kita dah amanahkan Ali dah untuk memegang duit RM100 ni, untuk jangan gunakan pun RM100 ni. Manakala dia tak amanah pun, dia ambil duit 100 tu, dia pergi beli benda lain dan dia kata duit yang dia bagi tu hilang. Manakala dia cuba untuk menjadi mangsa, dia cuba jadikan kita mangsa dalam keadaan. Dia cakap lah, yang duit 100 tu sebenarnya kau tak bagi pun. Dia cakap dah macam tu, dia cakap dalam belakang sini. Ni dah yang buatkan orang manusia dekat dalam manusia ni jadi bertelikak, bergaduh sebabkan perkara macam ni lah. Negara kita boleh jadi tak aman, tak damai. Kalaulah semua orang kat dalam dunia ni amalkan sikap akhlak Rasulullah ini, Masya Allah, negara kita rasa akan lebih membangun. Kita dapat tolong umat-umat Palestin yang dekat luar sana. Kita dapat tolong semua orang. Kita tengoklah, orang Islam pun yang amalkan akhlak Rasulullah ini, Masya Allah, akhlaknya sungguh bagus sekali. Tapi tengoklah, hanya berstatuskan Islam, tapi tengoklah dia pergi keluar ke mana? Keluar ke kelab, minum arak, isap rokok, isap vape. Masya Allah, pakai pakaian seluar pendek. Yang ini yang paling parah, lelaki pakai seluar pendek. Ada satu fatwa yang mengatakan bahawa sesiapa yang pakai seluar pendek lebih daripada 3 kali keluar daripada rumah, mereka dianggap bukan seorang yang, mereka tak layak dah nak jadi wali kepada seseorang itu. Tak layak. Okey, kita sambung balik kepada peristiwa Fathu Mekah. Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah terjadi kerana kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah yang seperti diterangkan. Isi perjanjian Hudaybiyah berisi gencatan senjata antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Kala itu suasana kota Mekah nak dikatakan
sangat riuh, kerana orang kata 10,000 pasukan muslim datang dari Madinah yang tak mungkin ditandingi kaum kafir ketika itu. Sebab kaum kafir ketika itu dia melanggar perjanjian itu dan tak mengikuti apa yang telah disuruh dalam perjanjian tersebut. 10,000 pasukan muslim datang dari Madinah ke Madinah ke Mekah. Kaum kafir pun takut, sehingga kan terutamanya Abu Sufyan yang paling takut. Yang kala itu sebagai merupakan pemimpin tertinggi, pemimpin tertinggi pun takut, apatah lagi rakyat-rakyat jelata yang biasa. Abu Sufyan merasa dirinya akan dikeji, akan dibinasakan oleh orang yang selama ini dia aniaya. Tetapi namun alangkah mulianya hati baginda Nabi. Kita tengok, walaupun dia selalu dianiaya, dipukul, dibuli, dipukul, disempat, tapi tidak ada pertumpahan darah sekalipun. Tapi apa motifnya dia rakyat-rakyat muslim ini membawa sampai 10,000 orang? Dia motifnya sebenarnya dia ingin patung-patung di sekitar Kaabah tu dihancurkan. Sebab apa? Dia membina Kaabah sebesar-besarnya di Mekah, yang sehingga kan membuatkan rakyat muslim berasa amat marah lah ketika itu. Orang kata Rasulullah SAW pun berpidato, bercakap kepada semua haliak ramai hadirin yang hadir ke Mekah itu, barang siapa masuk ke Masjidil Haram maka dia akan dilindungi. Contohlah, nanti kita pada semua muslimat dan muslimin haruslah, penonton-penonton saya di sini juga haruslah percaya bahawa hari kiamat itu akan berlaku. Jadi sesiapa rasa ingin dirinya dilindungi, siapa nak dilindungi pada hari kiamat nanti, pergilah ke Masjidil Haram, kerana itulah tempat yang paling selamat dan Dajjal tidak boleh masuk ke tempat itu. Dan sesiapa yang rasa lemah imannya, kerana tiada siapa yang boleh melawan fitnah Dajjal. Walaupun bahkan seorang yang hafal kahfi daripada ayat 1 hingga 110 pun tidak mampu melawan fitnah Dajjal. Kita tengoklah betapa kejamnya fitnah Dajjal. Kita haruslah mengikuti hadis-hadis yang telah dikatakan itu. Masuklah ke Masjidil Haram ketika fitnah Dajjal semakin berleluasa. Kerana kita haruslah ikatlah perempuan terlebih dahulu, iaitu adik-beradik kita sebelum lelaki. Kerana nafsu perempuan ini ada 9 dan mempunyai 1 akal, manakala lelaki ada satu akal, 9 akal, 1 nafsu. Inilah membuatkan perempuan tidak tahan akan apa yang disajikan oleh Dajjal. Jadi masuklah ke Masjidil Haram sesiapa yang dilindungi. Hati Abu Sufyan pun menjerit melihat alangkah mulianya akhlak orang yang selama ini dimusuhinya, kerana sifatnya iaitu yang pemaaf dan langsung tiada dendam kepada Nabi. Akhirnya sifat yang telah dipuji ini iaitu sifat pemaaf. Kita tengoklah, setiap sifat yang kita dapat buat iaitu seperti sifat jujur dan amanah, semua dapat membuatkan seorang daripada kaum kafir, kita dapat masukkan mereka ke dalam Islam. Masya Allah, kalau kita tengok betapa besarnya pahala seorang itu yang dapat, betapa besarnya seorang pahala itu jika mereka dapat mengislamkan orang yang kafir. Akhirnya Abu Sufyan pun masuk Islam, yang disusul oleh keluarga serta kerabatnya. Masya Allah, kita lihat bukan seorang sahaja yang masuk Islam ketika itu, tetapi ramai-ramai sekali masuk Islam. Masya Allah, kalau kita nak bandingkan kita ini manusia biasa dengan Nabi, kita lihatlah bahawa Nabi ketika sakaratul maut, iaitu beliau terpaksa melakukan dengan secara keras, iaitu dengan secara paling sakit, kerana itulah cara untuk mereka menyelamatkan umat-umat yang mereka. Kalau kita lihat
manalah kita sanggup untuk menerima apa ujian Nabi terlampau besar, iaitu dipukul, dicaci, dihina ketika ingin mengislamkan semua orang kafir. Tetapi ketika akhir hayat beliau pun beliau sanggup disakiti. Beliau sanggup sakit demi umat. Jadi kita sebagai umat Islam ini perlulah amalkan akhlak Rasulullah kita. Okey. Kalau kita tak dapat amalkan akhlak Rasulullah kita at least kita berilah tahu kepada orang-orang lain. Kita janganlah jadi pengasut untuk mengasuh orang lain untuk buat perkara yang keji, perkara yang maksiat, perkara yang mungkar. Kita janganlah jadi pengasut agar kita jadi lagi batu api. Kita dah berasa dosa tak melakukan akhlak Rasulullah, tapi kita suruh lagi orang lain melakukan akhlak yang keji. InsyaAllah, apa itu? Kalau kita dapat kawan macam tu, kita tinggal dengan dia. Kita tinggal. Faham tak? Okey, kita teruskan. Bahkan sang putra bukan orang lain, sang putra Muawiyah bin Abu Sufyan diangkat Rasul sebagai salah seorang pencacat wahyu. Rasulullah ini bukanlah orang yang pendendam. Jadi kita haruslah ikuti dan amali apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Seterusnya kita teruskan kepada yang ketiga, iaitu Rasulullah ini merupakan seorang yang tawaduk. Masya Allah. Dan ketawadakannya Rasulullah ini, beliau betapa tawaduknya beliau ketika perempuan melalui beliau menundukkan pandangan. Dia tidak melihat perempuan itu, dia tundukkan pandangan. Contohlah ketika dalam majlis keramaian, beliau tidak pandang. Contohlah menjagalah aurat, menjaga dia punya pandangan. Bahkan sesiapa yang menjaga pandangan mereka, insyaAllah pandangan mereka tidak akan dipandang oleh neraka Jahannam, insyaAllah. Jagalah pandangan kamu, kerana dekat luar sana kita tengoklah betapa bebasnya pergaulan. Sedangkan dalam Islam mengatakan janganlah kamu bergaul secara bebas, kerana kalau kamu bergaul secara bebas di antara lelaki perempuan boleh menimbulkan fitnah yang mengatakan yang kita melakukan maksiat dan melakukan perzinaan. Perzinaan ini bukanlah kita melakukan sumbang mahram, tetapi perzinaan ini ada banyak. Perzinaan antara banyaklah orang kata. InsyaAllah kita duduk antara lelaki dengan perempuan di tempat-tempat yang tersorok, itu pun dipanggil zina sebenarnya. Zina antara mata, zina antara hati, zina antara. Okey, yang keempat kita masuk kepada Nabi. Akhlak Rasulullah ini terlalu banyak, jadi kita masuk yang keempat, pemurah. Akhlak Rasulullah yang keempat ini, beliau seorang yang sangat pemurah, iaitu beliau hanya akan memberikan sedekah kepada masjid-masjid untuk membangunkan sebuah masjid itu. Kita kalau tengok dekat negara sekarang ni, orang tak amalkan tu sifat pemurah ini. Beliau lagi marah apabila beliau akan menyimpan duit mereka dan melapor pada tempat-tempat yang tidak diingini. Sedangkan kalau kita nak sedekah, kita hanya sedekah RM1 saja. Tetapi mereka menganggap bahawa sedekah itu bukanlah perkara yang penting, dan mereka menganggap sedekah itu hanyalah perkara yang sia-sia. Kerana beliau tak ambil kisah, tak ambil penting pun tentang apa itu kepentingannya sedekah. Itulah yang membuatkan mereka lebih jauh daripada akhlak Rasulullah. Ingatlah tu kawan-kawan, ingatlah tu para penonton, kita haruslah menjadi seorang yang pemurah. Kalau kita menjadi seorang yang pemurah, saham di akhirat kita akan menjadi lebih panjang, lagi besar. Dan kita haruslah sentiasa beristiqamah untuk memberikan sedekah, memberikan apa yang kita ada. Kita lihatlah, walaupun pada satu kisah ada seseorang ini dia tidak mampu sedekah, tetapi
dia hanya memberikan setiap hari, dia tak mampu nak sedekah pun daripada segi wang dan ringgit. Kita kalau tak dapat nak sedekah dari segi wang dan ringgit, kita boleh sedekahkan apa sahaja yang kita ada. Contohnya baju, kita nak sedekahkan apa barang-barang kita, kita nak sedekah dia makanan, kita sedekah daripada segi air, kita sedekah. Yang paling penting, senyum. Senyum itu pun merupakan salah satu sedekah. Okey, pemurah haruslah jadi. Dan ada satu kisah tu, pemuda tu dia tak ada apa-apa selai sepinggang. Dia cuma ada ketika itu beliau bekerja sebagai kontrak binaan. Kontrak binaan tu beliau bekerja, dia mempunyai batu-batu. Setiap hari ketika beliau melihat yang ada kontrak binaan tu, dia beliau melihat bahawa yang kontrak binaan yang ada satu batu, setiap hari dia akan bagi satu biji batu. Itu pun dikira saham bahawa yang batu yang ingin binaan yang ingin dibuat itu adalah masjid. Perkara inilah yang boleh membuatkan saham kita akan sentiasa terjalin, bahawa kalau tanpa satu biji batu-batu itu, masjid ini boleh runtuh, boleh tak dibina lagi, dan sesiapa nak solat dalam tu pun tak boleh dah. Dan seterusnya, kita ni haruslah sentiasa merendah diri, bahawa kita ni dalam hati kita ni sentiasalah kena sentiasalah merendah diri. Ni masuk poin yang kelima. Ingat, catat, kita ni dah masuk poin kelima dah. Janganlah ada yang kat belakang tu berfoya-foya. Merendah dirilah kita, sebab kita rasa diri kita ni ada kat atas, tetapi orang lain sebenarnya ada lagi yang atas kita. Contohlah, kita rasa diri kita ni dah paling hebat, dah paling pandai, tapi kita tengoklah, ada yang kat atas kita, ada yang lagi pandai. Kalau kita rasa diri kita dah kaya, kita tengoklah kat atas kita. Janganlah kita memandang bawah. Kalau kita pandang bawah, kita akan rasa menjadi lebih bongkak. Kalau kita tengok diri kita kaya, kita bandingkan dengan orang yang miskin, Masya Allah, kita akan jadi orang yang lebih bongkak. Kita bandinglah kita dengan taraf-taraf yang atas, bahawa inilah yang membuatkan kita dapat menjadikan seorang yang merendah diri. Terusnya, kita haruslah menjadi seorang yang berani. Tengoklah seperti dalam peperangan, Nabi Rasulullah, kawan-kawan mereka, Nabi mengajak kawan-kawan mereka untuk berjihad ke jalan yang benar. Kalau kita berjihad ke jalan yang benar, kita tanpa ragu-ragu, tanpa was-was, insya-Allah kita dapat. Kalau kita mati ketika itu, insya-Allah kita akan dapat mati syahid ketika itu. Terusnya, kita haruslah menjaga pandangan kita, yang seperti kita kata tadi, tawaduk. Jaga pandangan kita antara lelaki sama perempuan. Bukan je lelaki sahaja nak menjaga pandangan kepada perempuan, tetapi perempuan pun harus menjaga pandangan kepada lelaki. Kita tengok sekarang ini, dunia ini sudah makin teruk, insya-Allah. Lelaki bersama perempuan tak jaga pandangan mereka. Seterusnya, poin yang ke-8, kita haruslah sentiasa bersangka baik. Janganlah kita bersangka buruk dengan orang. Kalau kita sentiasa bersangka baik, insya-Allah hidup kita akan sentiasa aman dan damai. Kalau kita asyik nak bersangka buruk je dengan seseorang, itu tak jadi hidup kita ni. Hidup ni kalau asyik nak hidup diri kita ni, asyik nak rasa buruk, rasa insecure, kita janganlah. Sebab Allah dah, contohlah, seseorang itu asyik insecure dengan diri dia sendiri, sedangkan Allah dah bercipta dirinya itu sebaik-baik jadian, sebaik-baiknya jadian. Ada sebuah firman, iaitu daripada surah Al-Rahman, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Contoh ayat yang itu katakan, mereka, Tuhan, apakah nikmat Tuhan yang kamu dustakan lagi? Apa nikmat Tuhan yang kamu dustakan lagi? Sehingga kan Allah telah menjadikan kamu sebaik-baiknya. Jadi
Janganlah kamu berasa diri kamu itu buruk, dan kamu haruslah jadi seorang yang bersangka baik. Yang kesembilan pula, kita haruslah menjadi seorang yang sabar dan seorang yang tabah. Contohnya, Rasulullah tabah dan sabar apabila beliau dicaci, dihina. Bahkan ada kawan-kawan rapat, ada saudara-saudara rapat beliau yang menghina beliau, ingin menunggakkan jalan ke jalan yang benar, iaitu ke jalan fi sabilillah, iaitu ke jalan Allah, ke jalan Islam. Haruslah kita bersabar. Contohnya dia bersabar sangat-sangat. Contohnya kita lihat ketika zaman Mekah, Nabi dihina paling dahsyat. Ketika zaman itu Nabi 13 tahun berada di Mekah dan 10 tahun berada di Madinah. Di Mekah Nabi dihina, dibaling batu, sampaikan darah-darah. Tetapi apa dahsyat, Nabi ketika itu masih sabar. Walaupun Jibril sudah berkata, Nabi Rasulullah, kenapa kamu tidak mendoakan mereka untuk menunggang balikan bukit ini kepada kaum Mekah ini? Tetapi Nabi bercakap, sabarlah Jibril, ini mungkin ujian untuk aku, bukan ujian untuk rakyat ini. Inilah untuk menjadikan ujian aku untuk jadi seorang yang berani, seorang yang sabar, seorang yang tabah untuk mengislamkan orang yang kafir. Tetapi bahkan yang membuatkan lebih kesian, iaitu sahabat Handai ni yang paling rapat ketika itu. Iaitu sahabat yang paling rapat sekali, tetapi beliau tidak masuk Islam. Dan tetapi ketika dia tidak masuk Islam, Nabi berdoa kepada Allah supaya dia mendapatkan balasan neraka yang paling rendah sekali. Balasan neraka yang paling rendah sekali iaitu pakai selipat rompak. Pakai selipat rompak sehingga kepalanya menggelegak api neraka hingga kepalanya pecah. Dan mereka buat lagi, pakai selipat rompak dan kepalanya pecah, otaknya pecah. Okey, yang ke-10, kita buatlah perkara yang melakukan amal ma'ruf dan nahi munkar. Okay, kalam saya habiskan, tamatlah majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Wabillahi taufiq wal hidayah, walhamdulillah rabbil alamin. Tamatlah majlis saya pada hari ini daripada Muhammad Adib Hakimi bin Norsyah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam informasi kepimpinan berkualiti. Terima kasih kepada saudari pengurus masjid yang bersama Encik Samsul Bahri bin Ismail, Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar IPT, Encik Muhammad Adib Hakimi bin Syam sebagai penceramah pada hari ini, Encik Muhammad Lutfi bin Ahmad sebagai Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral IPT Kampus Bahasa Melayu. Yang dihormati Ketua-Ketua Unit, para pensyarah, staf sokongan Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar IPT Kampus Bahasa Melayu, serta pelajar-pelajar atau lebih dikenali sebagai bakal pendidik di IPT Kampus Bahasa Melayu. Hadirin sekalian, terlebih dahulu marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi pujian dan syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia-Nya serta izin daripadanya kita dapat sama-sama berkumpul bagi mendengar ceramah meneladani akhlak Rasulullah. Saya juga ingin menyatakan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua yang hadir ke ceramah pada hari ini. Saya sangat bersyukur kerana program ceramah ini dapat dilaksanakan dengan jalannya berkat kerjasama daripada pelbagai pihak, terutamanya Jawatan Kuasa Kelab Rakyat Islam. Hadirin hadirat yang dihormati, ceramah tentang Rasulullah yang dianjurkan ini merupakan satu usaha untuk membentuk setiap pelajar supaya mengikuti nilai-nilai mulia dan akhlak-akhlak terpuji Nabi Muhammad SAW.
Sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad ini perlu diterapkan dalam kalangan masyarakat, terutamanya pelajar-pelajar di hadapan saya yang merupakan bakal pendidik di masa akan datang. Jadi kamu sebagai seorang pendidik di masa akan datang perlulah menerapkan akhlak Rasulullah ini bermula dari sekarang, kerana kita dapat menjadi teladan oleh orang luar. Hal ini kerana apabila adanya akhlak terpuji Nabi Muhammad ini dalam setiap individu, masyarakat akan hidup lebih aman. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, saya berharap ukhuwah yang terjalin antara kita sepanjang kalian berada di sini akan berterusan. Besar juga harapan saya untuk melihat kalian terus mengecapi kejayaan sebagai seorang guru yang cerdas dan berwibawa. Semoga selepas kalian mendengar ceramah ini, kalian dapat mengubah apa yang patut serta menerapkan akhlak-akhlak Rasulullah ini dalam diri dan istiqamah dalam kehidupan kalian. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya selaku pengarah di IPG Kampus Bahasa Melayu merasmikan program ceramah menelayani akhlak Rasulullah ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.